来祷告。 Bapa, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. 父啊，感谢你给我们的时间， Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk merayakan hari kenaikan-Mu ke sorga. 我们有机会来纪念主耶稣升天节。 Tuhan, biarlah anugerah-Mu turun atas setiap kami, 主啊，但愿你的恩典降临在我们每个人身上， supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami diberikan hati yang mau taat. 当我们聆听你的话语的时候，我们的心也愿意顺服。 Tuhan, kami rindu supaya Roh Kudus juga boleh hadir di tengah-tengah kami, 我们渴望圣灵也在我们中间， menerangi hati kami, 来关照我们的心， dan mengajari kami. 来教导我们。 Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. 我们把这个时间交在你的手中， Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 奉主耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。 Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ke-16. 我们来看一段经文，从马可福音第16章。 Mari kita membaca ayat yang pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai 20. 马可福音的第16章19到20节。 Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sudah menemukan, saya akan membacakan dahulu dalam bahasa Indonesia, setelah itu dalam bahasa Mandarin. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. 马可福音第16章19、20节，主耶稣和他们说完的话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒们出去，到处宣传福音，主和他们同工，愿神迹随着证实所传的道。 Saudara-saudara, beberapa kali orang bertanya kepada saya, 弟兄姐妹， apakah kita orang Kristen benar-benar dipanggil untuk menderita? 弟兄姐妹们，有一些人呢，在几个机会里面，他问我说，是不是我们这些信徒人，上帝都呼召我们成为一个受苦的人呢？ Bukankah gereja saat ini tidak lagi mengalami penganiayaan? 岂不是现在的教会已经不再经历这个苦难？ Bukankah kita memiliki dalam tanda petik kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan? 岂不是好像现在我们好像很自由来敬拜我们的上帝吗？ Bukankah kita sebagai orang Kristen tidak lagi mengalami tantangan, penderitaan maupun penganiayaan? 岂不是现在我们成为一个信徒，我们不再经历所谓的那些逼迫、苦难、挑战等等？ Bukankah kita sebagai orang Kristen bebas mengekspresikan iman dan ibadah kita kepada Tuhan? 岂不是我们这些基督徒很自由的，可以把我们的信心借着我们的敬拜来显明出来呢？ Kalau begitu, apa sebenarnya relevansi dari ayat-ayat yang mengajak kita menderita bagi Kristus? 那么圣经里面所记载的，我们这些人要为主受苦，那这些经文跟我们有什么关系呢？ Saudara-saudara, bagi saya penderitaan atau mengalami penganiayaan itu bukan soal yang utama. 弟兄姐妹们，对我来讲，我们为主受苦或者经历苦难，这不是最基本的问题。 Sebab penganiayaan atau penderitaan itu adalah sebuah akibat atau konsekuensi. 因为所谓的逼迫或者痛苦呢，是一个后果。 Akibat atau konsekuensi dari apa? 是什么样的一个后果呢？ Ini adalah akibat atau konsekuensi dari kita menjadi murid Kristus. 这个后果是因为我们要成为耶稣基督的门徒， Jadi yang terpenting adalah menjadi murid Kristus. 所以最重要的就是成为耶稣基督的门徒。 Lalu sebagian mungkin bertanya, siapakah murid Kristus itu? 那么就有人问，那所谓的耶稣基督的门徒是谁呢？ Sebagian orang Kristen memahami menjadi murid Kristus adalah menjadi orang Kristen. 有些人说，成为耶稣基督的门徒就是成为一个基督徒， Artinya orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, 也就是已经相信耶稣基督的人 dibaptis, 受洗了， kemudian menjadi anggota gereja. 成为一个教会的里面的一个会友。 Kita diam di dalam gereja dan aktif di dalam gereja. 我们参加教会的敬拜，我们在这个教会里面参加一些活动。 Saudara-saudara, jika pemahamannya demikian, maka menjadi murid Kristus pasti tidak mengalami hal yang sangat berat. 如果是这种看法的话，那么成为耶稣基督的门徒，他不会经历许多困难的事情。 Kalau menjadi murid Kristus itu artinya menjadi orang Kristen saja, 如果成为耶稣基督的门徒的意思，只是成为一个基督信仰的人，
maka gereja tidak akan pernah mengalami kesukaran atau penderitaan. 那么教会就不一定会经历那些所谓的逼迫或者苦难。 Mengapa demikian? 为什么会这样子呢？ Karena kita telah mengurangi makna menjadi murid itu. 因为我们已经减少了所谓的耶稣基督门徒的真正的意义。 Orang Kristen tidak memahami apa artinya menjadi murid Kristus. 因为基督徒不明白真正成为耶稣基督门徒的真正的含义。 Mereka tidak mengerti bahwa menjadi murid Kristus di dalam perjanjian baru atau di dalam gereja mula-mula itu adalah sesuatu yang penuh dengan resiko dan bahaya. 他们不懂，就是初期教会也好，或者成为当时耶稣基督的门徒，他们有这个身份的话，他们要冒着很大的危险。 Saudara-saudara, mengapa menjadi murid Kristus itu penuh resiko dan bahaya? 为什么成为耶稣基督的门徒是冒着很大的危险呢？ Karena menjadi murid Kristus itu menyangkut 3 hal. 因为成为耶稣基督的门徒有3个事情。 Kita yang pertama adalah sebagai pengikut Kristus. 首先就是要跟随耶稣。 Menjadi murid Kristus adalah mengikut Kristus dan meninggalkan kehidupan yang lama. 一个门徒呢，就是他放下他以前的生活来跟随耶稣。 Mengikut Kristus berarti meninggalkan jalan-jalan hidup kita yang lama. 跟随耶稣的意思就是我们放弃了以前我们生活的一切。 Pasti sangat sulit bagi sebagian kita untuk meninggalkan cara hidup yang lama. 对我们这些人来讲，一定非常的困难。如果我们要放弃以前生活的习惯， Saudara-saudara, mengikut Kristus atau menjadi murid Kristus itu mempunyai makna yang kedua. 跟随耶稣或者成为耶稣基督的门徒有第2个意义。 Kita bukan saja menjadi pengikut, tetapi kita juga menjadi peniru atau imitator. 不单单是跟随者，但是我们成为他的模仿者。 Kita meniru apa yang Yesus lakukan. 我们模仿主耶稣基督所做的， Kita mau hidup serupa dengan Dia. 我们愿意像主耶稣那样的生活而活。 Kita mempunyai karakter yang sama dengan Dia. 我们有跟耶稣基督一样的品格， Kehidupan kita menjadi serupa dengan Dia. 我们的生活就像耶稣基督生活一样。 Kalau Yesus mempunyai karakter yang kudus dan adil, 如果耶稣有圣洁公义的品格， kalau Yesus mempunyai karakter yang benar di dalam hidupnya, 如果耶稣在他的生活里面是一个正直的品格， maka kita harus meniru apa yang ada di dalam kehidupannya. 那么我们要模仿学习他生活的品格， Kita harus hidup dengan benar. 我们要活得正直， Kita harus hidup dengan kudus. 我们要活得圣洁， Kita harus hidup dengan adil. 我们要公义。 Sangat sulit bukan ketika kita hidup kudus, benar dan adil di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini. 在这样的一个已经败坏的世界里面，如果我们想活出我们的公义、圣洁与正直的话，岂不是非常的困难呢？ Saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus atau menjadi murid Kristus bukan hanya sekedar mengikut. 弟兄姐妹们，成为一个门徒不单单只是跟随者， Bukan hanya sekedar meneladani Kristus, 也不单单只是模仿耶稣基督， tetapi kita juga mau memberitakan Injil Kristus. 但是我们也是传讲耶稣基督的福音。 Ini yang menjadi seringkali persoalan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. 这就是我们很多基督徒生活里面的一个困难问题所在。 Injil itu begitu berbahaya. 因为这个福音非常的有危险性， Karena di dalam Alkitab, Injil itu adalah sebuah skandal. 因为在圣经里面，这个福音呢是一个好像一个很奇怪的一个案例， Injil itu adalah sebuah batu sandungan. 是成为一个人的一个绊脚石。 Orang yang mendengarkan Injil pasti tidak suka dengan Injil. Mendengarkan Injil tidak suka dengan 听 Injil. 过福音的人，他就不喜欢这个福音， Mereka menolaknya. 他们拒绝福音， Mereka tidak menerimanya. 他们不愿意接受。 Orang-orang yang memberitakan Injil seringkali disalahpahami. 许多被传福音的人被别人也误会， Mereka seringkali ditolak. 他们也受到拒绝， Bahkan sebagian yang memberitakan Injil itu dibunuh. 甚至那些传讲福音的人被杀。 Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, 所以主所爱的弟兄姐妹们， menjadi murid itu penuh dengan risiko dan bahaya. 成为一个主的门徒，充满了许多的危险以及困难。 Menjadi murid Kristus itu berarti kita mau disalah mengerti. 成为主的门徒，我们愿意接受可能别人对我们的误会。 Menjadi murid itu kita menjadi rela untuk ditolak. 我们成为门徒，就是可能我们要愿意接受被人家拒绝， Kita rela untuk dianiaya. 我们可能愿意
接受别人来逼迫我们， Kita rela dituduh kristenisasi. 可能我们也愿意接受别人在那边说我们把这个全球基督化， Dan bahkan kita rela untuk dibunuh. 甚至我们愿意舍弃我们的生命，被别人杀害。 Saudara-saudara, mengapa gereja tidak menderita? 弟兄姐妹们，为什么教会没有受到逼迫呢？ Mengapa gereja tidak mengalami tantangan dan kesukaran? 为什么教会没有面对许多的困难与挑战呢？ Mungkin karena kita belum sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan. 可能我们没有真正的成为主的门徒， Kita belum benar-benar menjadi murid yang mengikuti jalan Tuhan. 可能我们没有像一个门徒那样真正的跟随主的脚踪， Kita belum menjadi gereja yang benar-benar meneladani Kristus. 我们没有成为一个教会来真正的模仿主耶稣基督。 Kita belum benar-benar menjadi gereja yang memberitakan Injil Yesus Kristus. 我们也没有真正的成为一个教会来把主耶稣基督的福音传开。 Orang Kristen sekarang menjadi orang yang tidak berani membayar harga. 现在的基督徒成为一个不敢付上代价的， Tidak berani untuk mengambil resiko dan memikul salib. 不敢背着十字架，也不敢承受这个传福音的后果。 Daripada mengambil jalan penderitaan, kita lebih sering mengambil jalan yang aman dan jalan yang aman. 总比要接受这个痛苦逼迫，那么我们更愿意选择一个比较稳定安稳的。 Kita lebih memilih jalan yang lebar daripada jalan yang sempit. 我们更愿意选择一个宽的道路，总比一个窄的道路。 Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa jalan hidup murid Kristus adalah jalan hidup yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan resiko. 但是圣经清楚地告诉我们，成为一个门徒，他所找的道路是狭窄的，是困难的，有许多的挑战与苦难。 Saya ingin mengajak kita semua membaca beberapa ayat firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ke-8. 我请大家打开马可福音的第8章， Mari kita membaca ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. 念34到38节。 Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dan 13. 马可福音第8章的34到38节第一段。 Markus pasal yang ke-8 ayat 34 sampai 38. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. 马可福音的第8章34到38节，于是叫众人和门徒来对他们说：若有人要跟从我，就当舍己背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处的？人还能拿什么换生命呢？凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父荣耀里，从天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。 Markus pasal 13 ayat 9 sampai ayat 11, lalu saya lanjutkan dengan ayat yang ke-13. 马可福音第13章 Markus 13 ayat 9 sampai 11. 第9到11节。 Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke pemuka, penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. 马可福音第13章第9到11节，然后第13节，
但你们要谨慎，因为人要把你们交给公会，并且你们要在会堂里受到鞭打，因为我的缘故，站在诸侯和君王面前，对他们做见证。然而福音必须先传给万民。人把你们拉去交官的时候，不要预先思虑说什么，到那时候赐给你们什么话，你们就说什么，因为说话的不是你们，乃是圣灵。并且你们要为我的名被众人恨恶，唯有忍耐到底的必然得救。 Saudara-saudara, saya ingat sebuah lagu sekolah minggu yang sudah agak lama. 我记得一个主日学很久的一个儿歌， Lagu ini demikian, 这首诗歌是这样的， bahwa di dalam dunia ada dua jalan. 就是说在世界里面有两条路。 Lagunya begini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. 就是这主日学的儿歌，就是在马太福音的第7章13到14节说：“你们要进窄门，因为引到死亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；到永生的那门是窄的，路是少的，找到的人也少。” Saudara-saudara, lagu ini memang singkat dan sangat sederhana. 这首诗歌是很短的，很简单， Tetapi lagu ini benar-benar menantang saya. 但是这首诗歌真的向我发起一个挑战。 Ini menantang saya untuk memikirkan tentang jalan hidup seperti apakah yang sedang saya jalani saat ini. 这就是挑战我来思想一下，我现在所找的人生的道路是什么样的一个道路呢？ Bagaimana dengan saudara-saudara dan saya pada hari ini? 那今天你跟我是什么样的呢？ Apakah kita sedang berjalan di dalam jalan kemuritan ini? 我们是否走这条成为门徒的一个道路呢？ Apakah kita sedang berjalan di dalam jalan sebagai murid-murid Kristus yang sejati? 我们是否真正走这条真正主耶稣基督门徒的道路上呢？ Apakah kita sedang berjalan di dalam jalan yang mengikuti Dia? 我们走这条道路是不是真正的跟随耶稣呢？ Jalan yang meneladani Dia dan memberitakan Injilnya. 我们走这条道路来模仿耶稣，我们来传讲福音的道路呢？ Kalau kita adalah murid Yesus, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, 弟兄姐妹们，如果我们是耶稣基督的门徒， apakah kita memilih jalan yang penuh resiko dan bahaya ini? 我们是否愿意来承担这个有危险后果的道路呢？ Saudara-saudara, yang sangat ironis adalah bahwa gereja mula-mula, 弟兄姐妹们，最可悲的，我们看到初期的教会， murid-murid Kristus yang pertama, 耶稣基督最初的门徒， adalah orang-orang yang telah memilih jalan salib. 这些人他们就是选择这条十字架的道路， Telah memilih jalan seorang murid yang penuh dengan kesukaran, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, dan bahkan jalan yang penuh dengan penderitaan. 他们选择这条充满了困难、挑战，甚至充满了许多逼迫的道路。 Saudara-saudara, pertanyaannya mengapa murid-murid Yesus memilih jalan yang demikian? 弟兄姐妹们，问题是为什么耶稣基督的门徒愿意选择这条道路呢？ Mengapa ada orang-orang Kristen yang sengaja memilih jalan yang sulit dan sukar ini? 为什么有些基督徒他特意的要选择这样的道路来走呢？ Saudara-saudara, di dalam Alkitab jawabannya sangat mudah. 弟兄姐妹们，在圣经里面的答案是非常的简单。 Karena kesulitan dan penderitaan yang ada, yang dialami sekarang ini, 因为我们现在所经历的困难与苦难， itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. 是比不上将来要赐给我们的荣耀。 Kemuliaan yang bagaimana ini, saudara-saudara? 是怎么样的一个荣耀呢？ Ini adalah kemuliaan yang telah Kristus alami ketika Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. 这个荣耀就是耶稣基督已经经历了，当他升天归回天父，然后归回天上，然后坐在天父的右边。 Saudara-saudara, di dalam Injil Markus pasal 15 dan 16, kita melihat serentetan kehidupan Yesus. 弟兄姐妹们，在马可福音的第15章、16章，我们看到耶稣基督的生平， yang menjadi rangkuman Injil itu. 就是成了一个福音的中心。 Dikatakan Yesus telah mati. 说到耶稣基督已经死去了，
Lalu ia bangkit kembali. 然后他又复活了， Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. 然后他显现给他的门徒们看， Kemudian ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. 然后他就升天坐在神的右边， Saudara-saudara, Yesus dimuliakan. 在那里耶稣受到了荣耀， Tetapi kemuliaan yang dia dapatkan tidak melalui jalan yang mudah. 他所得到的荣耀不是因着简单的道路而得的， Kemuliaan yang dia dapatkan itu dia dapatkan melalui penderitaannya di atas kayu salib. 他得到这个荣耀是因为他走这条十字架受苦的道路， Melalui kematiannya. 借着他的死， Melalui hidupnya yang dia serahkan kepada Allah. 借着他把生命给天父献上， Di dalam ketaatannya sebagai hamba sampai mati. 他成为一个顺服的仆人，甚至顺服以至于死。 Maka kemudian ia ditinggikan. 然后我们看到他被高举， Ia dimuliakan. 他受到荣耀， Dan di sana dia mau membagikan kemuliaan itu kepada orang-orang yang mengikut dia. 那么他愿意把这个荣耀分享给那些愿意跟随他的人。 Saudara-saudara, orang-orang yang membaca Injil Markus ini pertama kali adalah orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan. 弟兄姐妹们，念马可福音的人，这些读者呢，就是当初那些受到逼迫的信徒们。 Injil ini dituliskan supaya mereka memahami bahwa bukan saja mereka yang menderita. 马可福音被写出来，就是要教导那些信徒人，不单单只是他们受苦， Tetapi Kristus juga telah menderita bersama-sama dengan mereka. 但是耶稣基督已经跟他们一起受苦。 Tetapi juga Injil ini ditulis supaya memberikan pengharapan kepada yang membacanya. 那么这个福音被写出来，也是给他们一个盼望， Bahwa di ujung penderitaan itu ada kemuliaan yang sedang menanti kita. 就是在我们受苦的最后，有永恒的荣耀在等待他们。 Saudara-saudara, penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. 受苦是比不上主要给他们的荣耀。 Martin Luther berkata demikian, 马丁路德曾经这么说： bahwa kalau kita sadar bahwa kemuliaan yang disediakan Tuhan itu begitu besar, 如果我们知道上帝为我们预备的荣耀是那么的伟大， maka tidak akan sulit bagi kita untuk menerima penderitaan itu pada masa sekarang ini. 那么对我们来讲，在今世我们愿意接受那些苦难就没有问题，我们愿意去接受了。 Kita harus bersyukur kepada Tuhan, kata Martin Luther, 那马丁路德说，我们应该向上帝感恩， bahwa kemuliaan yang kita terima itu lebih besar dari penderitaan yang kita alami sekarang ini. 我们向上帝感恩，因为我们所接受的荣耀比我们所经历的苦难是大的很多。 Saudara-saudara, Yesus sudah bangkit. 弟兄姐妹们，耶稣基督已经复活了， Dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah. 他升天坐在上帝的右边， Ia sangat ditinggikan dan dimuliakan. 他受到很大的荣耀，被高举。 Dan dia mau membagikan kemuliaan itu kepada saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus. 他愿意把他的荣耀分享给我们这些就是愿意成为他门徒的人。 Mengapa kita bertahan di tengah-tengah penderitaan? 为什么我们愿意在我们的苦难里面坚持着？ Mengapa Stefanus melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah penderitaannya? 为什么斯蒂凡在他痛苦逼迫的时候看到耶稣基督的荣耀在天上呢？ Mengapa Paulus memuji-muji Tuhan pada saat ia di dalam penjara? 为什么保罗在这个监狱的时候，他愿意高歌称颂上帝？ Mengapa Petrus dan rasul-rasul rela mati sebagai martir? 为什么彼得跟其他的门徒愿意为主殉道呢？ Mengapa orang-orang Kristen rela menderita di abad-abad pertama? 为什么初期的信徒，这些信徒们愿意为主而死呢？ Karena mereka tahu bahwa penderitaan yang mereka alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di sorga nanti. 因为他们知道他们的所付出的代价，他们的苦难比不上上帝为他们所预备的荣耀。 Saudara-saudara, sambil menantikan kemuliaan itu diberikan kepada kita, 弟兄姐妹们，我们在这里等待着上帝要给我们的荣耀。 pada saat Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, 当主耶稣基督第二次再来的时候， apa yang saudara dan saya harus lakukan sekarang 你 ini? 跟我要做的是什么呢？现在， Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-20, di sana dikatakan demikian. 第20节就是马可福音的16章20节有这么说。 Markus pasal 16 ayat yang ke-20.
马可福音16章的20节。 Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. 门徒出去，到处宣传福音，主和他们同工，愿神迹随着证实所传的道。 Saudara-saudara, sambil menantikan kemuliaan itu dinyatakan kepada kita pada saat akhir zaman nanti, 弟兄姐妹们，在我们等待的这个末世，上帝将要给我们的荣耀。 maka dikatakan kita harus pergi untuk memberitakan Injil. 那这里告诉我们，我们要出去宣传福音。 Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita memberitakan Injil seperti ini, 弟兄姐妹们，当我们如此的传讲福音的时候， saya sudah katakan tadi ada risiko, ada bahaya. 我就像刚才所说的，有困难、有危险、有那些不好的后果等着。 Kita akan ditolak, 我们可能受到拒绝， bahkan kita akan dianiaya, 甚至有人逼迫我们， kita akan diolok-olok, 有人嗤笑我们， mungkin kita tidak mendapatkan hasilnya. 可能我们也没有得到我们想要的结果。 Tetapi ingatlah janji Tuhan di sini, 但是我们要记得主耶稣基督的承诺， bahwa pada saat kita pergi bersaksi memberitakan Injil, melayani Dia, 就是当我们出去宣传福音、侍奉他的时候， Tuhan dikatakan turut bekerja. 这里说到主和他们同工， Jadi meskipun dia saat ini sedang ada di sorga, 所以虽然这个时候他在天上， dia duduk di sebelah kanan 他 Allah, 坐在天父的右边， tetapi melalui kehadiran Roh Kudusnya dia bekerja di tengah-tengah kita. 但是借着圣灵在我们中间，他与我们同工。 Saudara-saudara, kata turut bekerja di sini berarti ada sinergi, 在这里说的同工就是合作 ada kerjasama. 彼此的合作。 Tuhan menjadikan saudara dan saya sebagai kawan-kawan sekerja Allah. 主耶稣基督把你跟我们当作跟他合作的伙伴。 Saudara-saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua yang bekerja di dalam ladangnya. 弟兄姐妹们，如果我们真忠心的在主的禾场里面工作，他会加力量给我们， Melalui penyertaannya di dalam hidup kita. 借着他在我们生活里面的存在， Melalui kuasanya yang dinyatakan 借 kepada 着 kita. 他对我们所显出来的能力。 Saudara-saudara, kita tidak bekerja sendiri. 弟兄姐妹们，我们不是自己一个人在工作， Kita sedang bekerja dengan Tuhan. 我们是与主同工。 Tuhan yang mempunyai kuasa di tengah-tengah dunia ini. 上帝在我们的世界里面，他蛮有权力。 Saudara-saudara, murid-murid Yesus tidak bekerja dan memberitakan Injil sendiri-sendiri. 弟兄姐妹们，耶稣基督的门徒不是自己一个人出去传讲福音， Tetapi mereka bekerja bersama-sama dengan Tuhan. 但是他们与主同工，一起来传讲福音。 Mereka diberikan kekuatan dan kuasa oleh Tuhan. 上帝给他们力量，也给他们权柄来传讲福音。 Saudara-saudara, saya mau menceritakan pengalaman saya sebelum menjadi pendeta. 我跟大家见证当我还没有成为一个牧师的时候， Saya terlibat di dalam pembukaan pos-pos penginjilan. 我参与这个宣教布道所的开放这个布道所的侍奉， Kami mulai melayani mulai dari Probolinggo sampai Situbondo. 从 Probolinggo 到西都朋多，我们开发这个布道所。 Ini adalah daerah-daerah yang paling sulit untuk menerima Injil. 这些地区就是非常困难来接受这个福音。 1 tahun berlalu tidak ada hasil. 1年过去没有果效， 2 tahun berlalu hasilnya sangat sedikit. 2年之后结的果子也非常的少。 Tetapi setelah itu Tuhan bekerja luar biasa. 但是这之后呢，上帝在那里工作的非常的多。 Satu jiwa demi satu jiwa Tuhan tobatkan dan Tuhan bawa ke dalam persekutuan. 一个接一个的生命，上帝引导他们参加我们的聚会。 Kita memulai dengan persekutuan-persekutuan kecil di rumah-rumah. 我们从一个家庭里面的小团契开始， Alkitab, lagu-lagu semua dalam bahasa Madura. 圣经以及那些诗歌都是用马杜拉话来唱的，来学的。 Saudara-saudara, sudah berjalan, tantangan tidak berakhir. 已经开始走了，但是所面对的困难与挑战没有停止，不断的领导我们。 Persekutuan kami ditolak dari desa ke desa. 我们举办的这个团契聚会，在许多的乡村被人受到拒绝， Sebagian dikucilkan, sebagian itu akan dianiaya. 有一部分被别人所忽视，有一部分被人所逼迫。 Orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus kemudian kembali lagi menyangkal Kristus.
那些之前愿意相信耶稣的，后来他就再次否认耶稣基督。 Yang masih bertahan pun begitu sulit karena dianiaya. 所剩下的那些信徒还非常的少，因为非常的困难，他们受到逼迫。 Tetapi di tengah-tengah penderitaan ini kami merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. 但是在这样的困难里面，我们看到上帝与我们同在，非常奇妙。 Kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan. 上帝的存在给我们力量。 Dan kami tahu bahwa pada saat itu Tuhan sedang bekerja bersama-sama dengan kami. 那个时候，我们知道主与我们真正的同工， Tuhan sedang bersinergi. 主与我们合作， Tuhan telah menjadikan kami kawan sekerjanya. 主把我们当作他的同工。 Dengan demikian kami terus setia untuk memberitakan Injil. 因此，我们忠心的来传讲福音， Apapun harga yang harus kami bayar. 无论我们要付上任何的代价。 Saudara-saudara, menjadi murid Kristus merupakan tantangan yang sangat besar. 弟兄姐妹们，成为主耶稣基督的门徒，是一个非常大的挑战。 Apalagi menjadi murid yang melayani Dia, yang memberitakan Injilnya. 更何况成为一个愿意乐意侍奉他，把他的福音传讲的， Pasti tantangan itu menjadi makin besar. 所面对的挑战是会越来越大的。 Tetapi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti inilah, 但是就是在这样的一个情况下面， Tuhan ingin menyatakan penyertaannya kepada kita semua. 上帝愿意把他的存在向我们显明， Dia mau bekerja di dalam dan melalui kita. 他愿意在我们里面， Saudara-saudara, 跟我们一起 betapa 同工。 istimewanya menjadi kawan sekerja Allah. 大家知道吗？与神同工是多么的一个是多么一个不平凡的事呢？ Saudara-saudara, hari ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. 今天我们纪念耶稣基督的升天， Ini adalah hari di mana Tuhan Yesus Kristus pulang ke surga. 今天是我们的君王耶稣基督他归回天国， Dia telah menyelesaikan semua pekerjaannya di bumi ini. 他已经完成了世界上一切的任务。 Ia sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah dengan penuh kemuliaan. 他现在坐在天父的右边，充满了荣耀。 Bagi saudara dan saya yang mengikuti jalan murid yang setia, 如果我们是忠心的走这条门徒的道路， yang berjalan di dalam jalan salib dengan setia, 忠心的走在这条十字架的道路， kita akan mendapatkan bagian di dalam kemuliaan Allah itu. 我们也会得到从上帝那里的荣耀， Karena Yesus akan membagikan kemuliaan itu bagi saudara dan saya. 因为耶稣把他的荣耀也给我们分享。 Kemuliaan ini tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami selama kita ada di dunia ini. 这个荣耀远远超过我们在世界上所付上的代价。 Saudara-saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan sebuah cerita. 弟兄姐妹，我要结束今天的讲章，用一个故事。 Pada abad keempat, 第4世纪的时候， ada sidang sinode gereja Am yang terkenal. 有一个就是当时的教会举办了一个很大的会议， yang disebut sebagai Konsili Nisea. 就是尼西亚的一个大会。 Nah, sidang sinode ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai macam gereja. 当时这个大会呢，里面有许多教会，他们差派他们领袖参加这个尼西亚的大会。 Delegasi ini berjumlah 318 orang. 总共有380多人参加这个大会。 Saudara-saudara, mereka bukan hanya berkumpul untuk menentukan pengajaran gereja. 他们在那里聚集，不单单只是为了决定教会里面的教义， Tetapi yang menarik dari konsili ini adalah orang-orang yang mengikuti sidang sinode Am ini. 但是最让人觉得奇怪的就是那些参加这个会议的人， Dari 318 peserta yang mengikuti sidang sinode ini, 从318位参加这个尼西亚大会的人， hanya 12 orang yang tidak memiliki cacat tubuh. 只有12个人，他身体上没有这个缺陷的。 Itu artinya 306 dari seluruh peserta yang ada 就是说另外的306人， telah kehilangan anggota-anggota tubuhnya. 这些人他都失去了他们一部分肢体他们 Ada yang 身体有缺 kehilangan 陷， matanya, 有的人他没有眼睛， ada yang kehilangan telinganya, 有的人没有耳朵， ada yang kehilangan tangannya, 有的人没有手， ada yang kehilangan kakinya, 有的人没有脚，
ada yang kakinya patah, 有的人脚断了， ada yang punggungnya patah, 有的人腰也断了， ada yang penuh dengan luka-luka. 有的人身体充满了许多的伤痕。 Mengapa mereka kehilangan anggota tubuh mereka? 为什么他们失去了他们的一部分的肢体？ Karena mereka mau menjadi murid Kristus. 因为他们愿意成为主的门徒， Karena mereka mau mengikuti Dia. 他们愿意跟随耶稣， Karena mereka mau meneladani Yesus Kristus. 他们愿意模仿耶稣基督， Karena mereka mau memberitakan Injil Yesus Kristus. 因为他们愿意传讲耶稣基督的福音。 Saudara-saudara, bagi orang-orang ini, 弟兄姐妹们，对于这些人， kehilangan anggota tubuh, 他们失去了他们肢体的一部分， bahkan kehilangan nyawa, 甚至失去了他们的生命， itu bukan apa-apa. 这都算不得什么， Karena mereka tahu 因为他们知道， bahwa Yesus Kristus yang telah naik ke sorga, 他知道耶稣基督已经升天了， yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, 现在坐在天父的右边， itu akan menggantikan penderitaan mereka dengan kemuliaan yang tidak ternilai. 有一天将会代替他们所失去的这些痛苦，用永远的荣耀，就是无法衡量的价值的荣耀。 Maukah Anda dan saya pada hari ini menjadi bagian di dalam kemuliaan itu? 今天你是否愿意成为这荣耀里面的一部分呢？ Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan, ampuni kami. 主啊，求主你赦免我们。 Kalau selama ini kami hanya mau menjadi orang Kristen, 如果一直以来我们只是想成为一个基督徒的平信徒， tetapi kami tidak mau menjadi murid. 但是我们不愿意真正成为一个主的门徒， Kami tidak mau menjadi pengikut-pengikut-Mu Tuhan. 我们不愿意真正的成为一个跟随者， Kami tidak mau menjadi peniru-peniru-Mu. 我们不愿意成为一个模仿耶稣基督生活的人， Kami tidak mau menjadi saksi-saksi Kristus yang memberitakan Injil. 我们不愿意成为耶稣基督的见证来传讲福音。 Ampuni kami Tuhan, 主啊，求主你赦免我们。 kalau kami hanya memilih jalan yang aman. 如果我们单单选择一个安稳的道路， Kami memilih jalan yang nyaman, 我们喜欢一个舒适的道路， tetapi kami menghindari jalan salib itu. 而我们躲避这个十字架的道路。 Tuhan, kami tahu 主啊，我们知道， bahwa kalau kami mengikuti-Mu sebagai murid Yesus, 因为我们知道，当我们要跟随你成为我们救主的时候， murid yang setia, 一个忠心的门徒， hidup kami akan penuh dengan tantangan. 我们的生活将有许许多多的挑战， Kami akan mengalami kesukaran-kesukaran. 我们有许多的困难。 Kalau kami hidup jujur, 如果我们要诚实的生活的话， kami akan ditolak dan direndahkan. 我们将会受到拒绝，被人轻视。 Kalau bisnis kami adalah bisnis yang jujur, 如果我们的生意是诚实的， mungkin kami akan mengalami kerugian. 可能我们将受到许多的亏损。 Tuhan, kami tahu bahwa apapun penderitaan yang kami alami di dunia ini 主啊，我们知道，我们所经历任何事情，在这个世界里， tidak sebanding dengan kemuliaan yang Kau sediakan. 都比不上你为我们所预备的荣耀。 Tuhan, Engkau sudah naik ke surga. 主啊，你已经升天了， Engkau saat ini sedang duduk di sebelah kanan 你 Allah. 坐在天父的右边， Engkau mau menyediakan kemuliaan itu bagi kami. 你愿意把这个荣耀与我们分享。 Tuhan, tolong kami 主啊，求主你帮助我们， supaya kami menjadi murid-murid yang setia. 让我们成为你忠心的门徒。 Karena kemuliaan yang Tuhan sediakan itu 因为主所预备的荣耀， disediakan bagi murid-murid yang setia sampai pada akhirnya. 也为着我们这些忠心的门徒所预备的。 Tuhan, beranugerahlah kepada kami 主啊，求主你向我们施恩， supaya kami bisa menjadi murid-murid Tuhan yang setia, 让我们成为你忠心的门徒， setia sampai akhir. 至始忠心。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祈求祷告， Amin. 阿门。